Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, abang yang sangat kita kasihi, seterusnya yang dihormati para imam, para bilal, para guru, para ustaz, seterusnya muslimin dan muslimat, tak lupa jawatan kuasa Madrasah Darul Taqwa. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi memberi keizinan kepada kita dengan tubuh yang sihat untuk hadir dalam suatu sesi program agama kuliah maghrib. InsyaAllah kehadiran kita pada malam ini akan terkira sebagai satu amal soleh yang memberi kebaikan, keuntungan dan pulangan yang sangat menguntungkan kepada kita di hari akhirat nanti. Dan kita harap Allah sudi memanjangkan umur kita untuk terus dapat mengadakan program-program seperti ini. Di Kuala Pianung Lening sibuk dengan tazkirah di pantai Batu Buruk, pesta main pantai. Pesta main pantai ni lama dah tak ada. Ni hidup balik dah. Nak hidup balik main pantai. Kerana apa nak hidup balik ni? Hiburan dengan nyanyi, dengan berjoget. Kerana nak cari pahala lebih. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, Tuhan beri dia ganjaran yang sangat besar. Maka dihidupkan balik sunnah Yahudi. Ditutup jalan, tak boleh lalu. Nak balik ke rumah saya tu kot Pantai Batu Buruk, tak boleh. Dia blok. Sebab apa tak boleh lalu ni? Orang nak berjoget. Tengah maghrib, tengah isya, tengah asar, tak ada beli. Subuh baru balik, minah rempit. Subuh baru berada, kepala atas kepala pasir penuh. Tidur atas pasir. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Macam-macam barang pelik. Yang dulu pelik, sekarang jadi tidak pelik. Dulu ganjil, ini jadi biasa. Kalau dulu tak boleh tengok, sekarang boleh tengok lah. Dulu orang hina, sekarang orang sanjung. Orang sanjung ni orang nyanyi-nyanyi. Oh, jangan. Orang sambung. Siapa lah makan terbang tu siap dengan bunga, sakut tekuk. Kalau orang alim mari tak ada bunga, kata rezek sakut tekuk. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Fi akhir zaman la yuttaba al-alim wa la yustahya minal halim. Nabi sebut dalam suatu hadis, pada akhir zaman nanti tidak akan diikut orang yang alim dan tidak akan disegani orang yang baik-baik. Zaman kita orang tak ikut orang alim zaman ni, ikut bapak jahil. Orang kata gilah kat guru, kat orang ngajar tu, kat ustaz. Dengar blame dia. Dia main gitu. Dia mau pergi kat guru blame dia. Yang ni ikut aku ni, beli projek. Projek lah. Projek hak dengan bisa sekali, tenda kubur. Nampak? Pas seko masuk dalam kubur. Baru ni seko kau kereta mampu kan? Dengan khabar tak kenal tika sembahyang.
Kalau kena tikus sembahyang dipanggil meninggal dunia. Nampak? Tak kena tikus sembahyang, mampu kerah ni. Nah, oh kerah. 4 buah tinggal kereta. Nah, tak usah kata kereta kering, tak boleh kanda. Dah mungkin kat orang ngajar dia. Ni, ikut aku ni. Boleh projek, mu nak projek dia, buat jambang, pakai sekolah, buat lokal. Ni akhir zaman. Nah, boleh gitu lah. Ini main, tak puas dalam TV, main patah, main pasir, dia main pasir patah. Ni budak ceng. Ni umur 25. Bukan main pasir patah ni, main data lain ni. Nampak? Dia main pasir budak-budak, bawa lagi, bawa cok, bawa apa. Nak main korek pasir. Ni main pesta, main pantai ni, pelik ni. Nah, dia nak hidup balik. Orang hidup balik sunnah Nabi yang semakin pupus. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidup atau berpegang atau mempertahankan sunnah aku ketika umat aku menjadi rosak binasa belaka, maka tetap dapat baginya 100 pahala mati syahid. Nah, itu hidup balik. Ni zaman di mana orang alim pada ikut. Apabila seorang ulama mengatakan haram, hukumnya perempuan mencukur kepala sampai botok. Apabila seorang artis cukur kepala kerana berlakon filem, maka ramailah yang mempertikaikan hukum yang telah difatwakan oleh ulama tersebut. Ulama tu kata haram. Oh, ramai selalu tulis surat dalam surat khabar dalam TV. Bukan sokong ulama, sokong kepala botok. Ni la yuttaba'u fihi al-alim. Tidak lagi diikut pada zaman itu al-alim, orang yang alim, orang ikut. Kalau haram, ramai orang sokong. Haram, tak jadi apa. Orang sokong pula kepala botok. Nah, pelakon filem, pelakon drama ke filem? Nama dia? Abang tak ingat? Warok. Dia ada nama apa pun. Syarifah ke apa? Syarifah. Syarifah. Syarif. Dia Syarifah ni maknanya seorang perempuan yang sangat mulia. Nak bubuh nama tu tengok makna tu. Seorang perempuan yang sangat mulia. Kalau orang lelaki dia panggil Syarif. Kalau orang mulia lah, orang baik dipanggil Syarif. Kalau jahat laki-laki dia panggil Syarif. Tu tembok orang tu. Kalau perempuan Syarifah. Gitu. Syarifah, mana perempuan mulia dia kepala botak. Nama tak sesuai dengan kelakuan. Allah Rabbi. Haram. Ulama sebut dalam kitab fiqh, perempuan cukur rambut sampai licin haram, melainkan diharuskan oleh syarak. Boleh. Contohnya rambut dia gusuk, tak cakap nak buat dah. Nah, tak cakap nak lerah dah, bubur sempu kata, bukan kata sempu tang minyak selenda dah dia apa. Maka dibenarkan cukur tumbuh balik tak gusuk. Ataupun penyakit kelimomo. Nah, boleh cukur kepala perempuan. Ataupun gutu banyak sangat. Papa besar-besar macam seko-seko. Banyak gutu. Lalah cukur. Hukumnya harus. Apa? Kerana ada keperluan. Dibenarkan lah. Tapi mungkinlah hak berlakon ni bahan digutu kau. Ni kita baru boleh. Dia bukan. Dia jenis kaum laki-laki cukur kepala. Cukur kepala ni orang lelaki ngaji pondok. Ni tak orang lelaki rambut macam puang. Puang kepala botak. Jadi balik paih habis. Tahu tak balik paih? Kenapa? Kena tak paih? Sini panggil paih ke otak-otak? Paih ke tak? So kita buka balik, kita buka kan? Kita pusing mulut tak ke bawah, kita buka paih. Jatuh berdebau.
Tak masuklah mulut itik sekati. Tak. Tak jadi kerjaan kan? Kena laknat. Apa benda yang khusus untuk kaum laki-laki, orang puan buat, kena laknat. Dalil dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, katanya Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis tersebut, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bil rijal atau kama qala. Rasulullah melaknat laki-laki yang meniru sifat yang tertentu untuk kaum perempuan, dan juga melaknat kaum perempuan yang meniru akan perangai atau sifat, perhiasan atau pakaian orang laki-laki. Kena laknat. Laknat ni maksudnya dijauhkan daripada rahmat, ataupun makna malaikat mendoakan dengan kecelakaan. Mana malaikat berdoa, celaka seripah ni, celaka seripah ni, celakamu, oh, tak boleh. Itu makna laknat. Jauh daripada rahmat. Terang-terang. Maka ulama tidak pandai-pandai kata haram daripada hadis Nabi SAW. Kalau dalam kitab fiqh, bukalah kitab mana-mana, dia kata wa yahrumu al-halqu 'ala an-nisa li jami'i ra'siha, dan haram hukumnya bagi kaum perempuan itu mencukur sekalian rambut. Haram. Dia sifat laki-laki, orang lelaki comel cukup kepala, comel. Tengok Ronaldo comel. Nah, bini dayang, bini palu otak. Nikah masuk dalam bilik, topik tu lelaki. Topik. Bapa budak nah, paling botok mau. Kejut tengok dah. Dah tu baru seka awak mula, dia mesti ada 3 lagi. Dan awak mula seka ada 3 lagi. Tina dak erti bahasa 3 lagi, kepala otak nikah. Tapi betul lelaki. Bapa mak, pada botok sana. Menyok macam anda tackle kepala. Dah? Tak boleh anak kepala otak. Takut tang tengok. Nah, ni haram. Maknanya nak khabar bukan cerita rambut, nak cerita nak khabar learning. Orang dah ikut ulama. Dah ikut. Mereka ulama WBT. Orang ikut. Pasal apa kalau ikut juhalat, bapak jahil, boleh duit. Ikut ulama, boleh ke? Mulut saja wah. Tak ada benda. Tapi kalau kita ikut orang jahil, kita ikut orang zalim, boleh seng, boleh PT, boleh tanda, boleh projek. Banyak boleh. Lepas tu, pilih masing-masing. Nah, bila hati kita lagu tu, Tuhan akan tutup. Bila Tuhan tutup hati, maka Quran tak suka nak tengok, hadis tak suka nak dengar. Tak usah kata nak ngaji Quran, nak baca, nak dengar orang baca Quran, mampu. Apabila kita rasa maknanya dunia ini lebih molek, akhirat ini tak molek, jangan main. Dan kira nak boleh ikut orang dunia, boleh dunia, ikut orang akhirat, boleh apa? Nampak barang cakap, Tuhan pun tutup hati. Hati kita ni dia macam payang, dah tutup. Nampak? Walaupun air ada dalam, tak memberi faedah. Jadi keak gitu je. Tutup hati. Dah tutup hati. Dah baca Al-Quran, baca sahabat. Dengar pun tak boleh baca Quran. Kalau pula ada orang ngaji Quran lah TV, pula stesen lain. TV 1 Quran, baik tengok 3. Orang nyanyi. Kalau petang-petang ni, ya belah ni, tajwid. Baik buka drama. Nabila. Jangan jaga bodoh tunggu. Nah. Sambung. Padahal bahaya orang yang berlipat ganda. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afatun atau kama qala. Barang siapa yang pergi dengar satu ayat je yang dibaca daripada Al-Quran, maka ditulis baginya pahala yang dilipat gandakan. Pahala yang begitu banyak. Dengar oleh pahala je. Tak usah kata baca, tambah.
114 surah dalam Quran. Daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Hamd sampai kepada An-Nas, 114 surah. Surah-surah tu surat lah. Tambah. Ambo 114 surah ni tak kenal berusia baca. Dah mau kenal surah ni. Surat Kaabah. Nah. An-Nisa, surah An-Nisa dah. Surah Metro. Tak. Tak apa. Boleh agak lagi. Nabi sebut dalam satu hadis yang maknanya barang siapa yang dikurniakan akan Al-Quran baginya, maka dipilih akan yang lain daripada Al-Quran, sesungguhnya dia telah menghina apa yang telah dibesarkan oleh Allah. Nampak? Wa man utiya lahul Quran, barang siapa diberikan kepadanya Quran, fahtara ma siwahu, maka memilih akan barang yang lain pula, faqad haqqara ma azzamallah, sesungguhnya dia telah menghina apa yang telah dibesarkan oleh Allah. Tuhan beri dia Quran di rumah, boleh baca. Nah, boleh sebut Quran. Tiba-tiba pilih orang lain baca. Tak baca Quran, maka dia telah hina benda yang dia agungkan oleh Allah. Ada apa-apa kan? Dan hina Quran. Bukan salah baca surat khabar, baca buku lain tak salah. Tetapi salah tinggal baca Al-Quran. Hak tu salah. Situ salah. Macam anak kita kan, nak pergi main apa semua, bukan salah. Hiburan dia nak main, puas duduk lama tu beg luar main. Nah, dia kata salah main pada di rumah. Tu baru salah. Salah kot tu. Ni kita kok siapa dah baca Quran, baca surat khabar. Aduh. Nah, dalam Quran tu tak ada sesuatu pun yang dusta. Tak ada. Mula daripada huruf B, habis dengan huruf Sin. Quran mula dengan huruf B. Bismillahirrahmanirrahim. B. Habis dengan huruf Sin. Minal jinnati wan nas. Sin belakang Arab. 114 surah, tak ada satu surah pun yang reka. Tak ada satu ayat pun yang cedera, yang tambah, yang karut, yang tipu, yang menawak. Tak ada. Semua betul lagi. Semua kalam Allah. Tapi kalau cerita dalam TV, betul ke ngarut? Ngarut je. Habis drama kan ditulis kan? Cerita ini hanyalah rekaan semata-mata. Ada tulis tak gitu? Tidak ada kena-mengena yang dengan yang masih hidup maupun yang telah mati. Mana terang rekaan? Karutlah. Rekaan saja. Quran betul lah ke? Tak buat tu. Orang nak barang karut. Pasal apa orang nak barang karut? Pasal kita pun memang orang karut. Balik orang jenis karut, nak cerita reka. Dah hati kita tak benar. Kalau hati benar, nak cerita benar. Cerita benar ni. Kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kisah Habil dan Qabil, kisah Ashabul Kahfi, cerita betul. Tetapi hati kita tak mahu kebenaran, nak cerita karut. Tengok cerita karut. Nah, daripada muda sampai ketua, tak boleh baca Quran ni. Nah, begitu. Macam-macam bala ujian di akhir zaman. Ujian kemewahan, ujian kesusahan. Ujian yang paling hebat, ujian kesenangan. Amat tewak. Ujian kesusahan, orang boleh lawan, orang boleh sabar. Ujian kesenangan, ramai tewak. Tuhan beri senang saja, tumpas, tewas, ditawan semula Andalus, Sepanyol. Setelah 700 tahun lebih Islam memerintah Sepanyol. Pasal apa? Pasal senang. Nah, kalau dalam perang 700 tahun boleh menakluki Sepanyol, Tuhan beri senang dah, mewah, lupa akhirat. Nampak? Kita ni sekarang ni duduk dalam kesenangan. Ingat, kesenangan bukan makna Tuhan sayang. Ada kalanya memang kerana Tuhan sayang, Tuhan beri senang. Ada kalanya kerana Tuhan benci, dia beri senang. Nah, kita ingat Tuhan sayang aku, tengok tu, kedai daripada 2 buah jadi 6 buah dia ni.
Nah, bah daripada sebuah ni 14 buah. Tuan sayang kaki tu. Belum tentu. Belum tentu. Nah, ada kala kerana sayang, ada kala kerana benci. Nah, kadang-kadang beri kerana nak marah. Dah babi ingat, ambil lah pergi. Nah, kita kata turun bang, jangan panjat pokok jatuh lagi. Tak ada apa. Orang takut lah. Kata budak tu. Lepas tu ayah dia kata, kalau kita naik tinggi sekali. Di atas sekali. Naik. Suruh tu, suruh naik tinggi lagi. Ayah dia sayang tu kerana benda. Bukan nak suruh mampu keras senang. Ada. Gitu. Lepas tu, nega kau laku. Kau senang, kau gemuk, kau sihat. Bro. Marabbuka senyap. Nah, taubat dosa tak dalam taubat. Nah, tak dalam minta maaf dengan orang, tak dalam pulang balik tu, tak dalam qada semayang, tak dalam qada puasa, tak dalam belajar akidah, tak dalam belajar hadis halal haram, tak dalam kenal. Nah, kita pun tak tahu benda apa. Padahal cari makan ke darah bagi petang. Marabbuka. Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab. Nah, soalan mudah tak boleh jawab. Bukan jawab dengan mulut, jawab dengan amal. Jawab dengan mulut semua kau boleh jawab. Bukan atas dunia jawab. Ceritanya atas dunia, orang tengah belaga ayam. Nampak? Wajib nanti dulu saya belaga lagi nak tanya, siapa Tuhan kamu? Ya tanya. Nampak belaga yang kata Allah. Soalan gitu tanya ke? Aduh. Tanya payah-payah kan? Mana mudah. Mudah sangat. Siapa nabimu? Dia tanya. Kaki pih kuda. Dia jawab atas dunia. Dia jawab akhirat dalam kubur dengan amalan. Maka sekarang kita ni, jangan kita rasa kita ni dikasihi oleh Allah, tapi kita harap-harap duduk dalam rahmat Allah. Harap-harap Tuhan kasih kita. Nah, jangan kata senang Tuhan kasih. Kena molek ayam daging. Ayam daging tengok. Duduk lagu. Makan tak yang air. Senang ni. We makan meh. Meh jagung, meh macam-macam meh. Air sigat minum ayam daging. Air dia merah. Air merah, belajar air merah. Air sigat. Cuma tak berputih sasih. Ayam kampung. Air langgar. Cacing. Nolak dah jumpa selekar. Nyanda di batanya. Laporan. Ada. Ayam daging. Pagi tu ada bagi pun sebit. Tunjuk habis sebit. 20 kilo. Tengah habis sebit pula. Ayam daging kata ayam kampung. Tengoklah ni. Bong. Tengok aku ni. Nampak? Tuan aku kasih kaku. Makan meh. Tak payah ngair sikit pun. Tengok ni. Body naik ni. Muda dua kering. Minum aku air sigat. Air cor minum. Ayah kampung kata, mu tak tahu lagi. Nampak? Mu tak tahu cerita. Nyai buat tu ni oleh ambak bewok. Tak ada lagi main. Tu orang beriman. Susah. Ni oleh amak dah orang. Lari dengan main kerapung tu bu lagi. Mana dah tengah ceramah tutup api. Mak Sabu tengah ceramah dia kata buruk, dia tutup api. Dia boleh kita tutup api. Api bukan api kecil, api Allah pagar. Dalam box so TMB. Mulai ada dia kenal kan? Dia kabel tutup api, kita gang dia tu. Ceramah dalam gelap. Tak bunyi apa dah, atau nyak balik habis orang. Dalam kubu. Orang tutup api, orang nyanyi tutup api. Nyata kata. Tapi gemuk tepuk ayam daging. Timbang buatan timbang 3 kilo. Muka pada pok naik muka. Ayam kapur dah agak cetong. Agak banyak mak tidur apa semua. Cocok siap cocok lah. Cocok. Mari doktor veterina cocok ayam kapung. 45 hari pisah duk tekuk.
Nah, nyanda geli. Ayah kampung kata, kau dengar mak? Kita takut gitu. Takut jadi gitu. Senang puan. Bola lah kotak. Ada apa-apa lalu. Bola kotak. Panjang 6 kaki, tinggi sekaki setengah. Kalau orang cek saya 16, orang gemuk 26. Abang Wei 24 muat dah test kali lagi. Dah duduk takkan mati. Tanda jangan main orang tarik tali ni mayat tau. Bukan bakal ada ikut dang itu. Orang tarik tali tu. Tarik tali di mayat dulu. Baru ditepohkan dia. Ni kepok luah mana. Tidak lain nak tutup dah lagi. Melak kelak sakut kaki. Tidak masuk rokok tinggi, masuk rokok dah muat tu duduk. Jangan main. Duduk dulu sekali seorang. Belum duduk lama lagi. Rumah orang kita nak duduk ni, kita pergi duduk dulu. Kalau ambil tamang projek perumahan kan tak? Ambil tamang serumah 40,000. Tak ada lagi rumah. Baru tanah seluk liat baru lori mari tungging. Makan nasi dah yang tanam-tanam. Berangang. Laki bini bodoh. Bapa gitu? Biarlah semangat nak duduk lagi. Tak ada lagi rumah. Ambil dah rumah. Tapak baru. Tak ada atap, tak ada. Benda pandang teri. Buah nasi. Siap ke tanam 4 cakap kan. Apa jika makan. Rumah tahun depan bulan 8 siap. Katanya pemaju. Biarlah dah nak duduk. Tak apa, tak ada salah. Berapa mari besi, cocok besi. Makan nasi tak itu. Nak siapa ke siap berapa puluh kali makan nasi. Pergi pukul gambar main situ dengan anak-anak. Mana kaki kita duduk sini. Masa kosong tu. Bini dia kata, kat tu kat dapur bang. Bukan tu bang. Kursi sofa kat ni bang. Tak ada benda macam orang gila. Mana semangat nak duduk rumah biarlah. Kat ni garaj kereta abang. Ni bilik kita bang. Bilik kita bang. Kat ni ada benda gerak lagi. Abang dia kata, belah tu bilik madu mu. Dah molek komod. Sedari tak masuk nasi dah lepas. Bulan lepas dah hari dulu. Mana berangang. Nak boleh ke siapa, nak boleh ke duduk, nak boleh apa. Banyak kali dah. Baru siap molek. Lama mana boleh duduk rumah gitu? Habis lama 30 tahun. 20 tahun. 10 tahun tapi kita nak duduk dalam kotak lama ni. Lama tak duduk dalam kotak lagi? Lama tak? Ratus tahun tu tak nyang kita 40 tahun duduk dalam. 60 tahun dah mati zaman Jepun itu. Zaman kaum lu, kaum Ad, kaum Samud, Nabi Adam 1000 tahun duduk datang. Dah kalau nak duduk lama patut pergi attack makan sikitlah pergi kubur. Faham? Duduk attack kubur. Bawa bini apa. Yang nak duduk kat ni lagi. Nampak? Abang nak duduk kat ni. Bawa pokok teduh sikit. Dia kata yang nak duduk kat ni dekat dengan kedai. Nampak? Patut nak duduk lama. Itu ingat kepada mati. Ini ujian belaka. Ujian. Bukan saja-saja. Dengan ujian lah bertambah iman kita. Jadi jangan jadi ayam daging tak ni. Berasa ke Tuhan sayang, tak. Tuhan nak suruh tegak gemuk, nak buah pisah tekok. Lepas tu cabut bulu, tak ada apa-apa. Duduk atas talang pasal minggu. Serias toko. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui dengan maksudnya. Adakah menyangka manusia itu mereka telah beriman, padahal mereka itu belum lagi diuji dengan ujian-ujian daripada pihak kami. Maksudnya tidak lagi naik martabat iman seseorang selama belum melepasi ujian-ujian. Maknanya orang beriman tidak akan dibiarkan. Ayyutraku. Orang beriman tidak akan ditinggalkan begitu saja dengan penuh kemewahan dan kesenangan.
sebelum mereka itu fitnah, sebelum mereka itu diuji dengan berbagai jenis ujian dan mihnah untuk menaikkan keimanan. Bukan haja gitu. Sebab itulah golongan para sahabat man haulan nabi ni yang terbaik sekali, yang disebut khairu ummatin ukhrijat linnas, kerana golongan sahabatlah yang telah melepasi ujian. Lepas ujian dia. Bila turun ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hanya sahaja arak, judi, tenun nasib, sembah berhala itu semua adalah keji daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu tinggal perbuatan tersebut, pasti kamu akan mendapat kejayaan. Habis balik tuang belaka arak. Tuang mana keluar nak minum tak, pakat cuah habis atas tanah. Nah, kita 1400 tahun ada lagi arak. Nah, kelang arak pun ada. 5 hari lepas 3 orang Islam menang pertandingan menyediakan arak yang diadakan di Bukit Bintang. Bukit Bintang ni lah tempat shopping kompleks lah. Nah, shopping kompleks bawah tu tak apalah, tempat jual beli, Sungai Wang Plaza tu. Nah, beli belah atas tu tak minat arak. Dia banyak bar, banyak long, banyak kelab malam. Dia buat pertandingan menyediakan arak. Arak ni banyak dia jenis vodka. Sedia arak, cepat ke lagu mana ke, sedap ke guana. Ramai masuk, keling masuk, Cina masuk, orang putih masuk, orang Islam masuk. Orang Islam menang. Part pertama, part kedua, part ketiga. Tandingan menghidang arak. Johan orang Islam. Nah, naik Johan Islam juga. Yang ketiga Johan, yang ketiga tempat ketiga Islam juga. Allahu Rabbi Abad. Tahniah lah Islam hadari. Tahniah. Nah, itulah Islam yang nak digembar-gemburkan sangat, nak diperkenalkan kepada dunia. Islam mana? Tengok, kita boleh masuk tandingan arak, tandingan hidang arak, tandingan sedia arak, tak ada apa-apa pun. Bukan dia minum, dia kata. Ada pula tulis, dia tak minum, dia hanya buat saja. Nah, dia tak minum. Ramai jenis lagu tu jawab. Ini pandai jawab. Tak apalah, atas dunia boleh jawab belaka. Menjawab dengan kikat gila, dengan muka nakir. Nah, orang Islam. Ini mungkin juga agenda Yahudi Nasara untuk menghancurkan Islam ataupun nak menghina Islam, diberi kemenangan pada orang Islam. Nah, padahal orang Cina tak benar, orang semua tak welcome. Nah, ini cerita ni yang berlaku dalam negara kita. Kita kena ambil berat kan? Apa yang berlaku. Kalau tak ambil berat, Nabi tak ngaku mat pula. Ambil berat lagu ni, kena ambil cara retek. Nabi sebut dalam satu hadis yang sangat masyhur, man lam yahtama bi umuril muslimin falaisa minhum. Barang siapa tak ambil cara apa yang berlaku pada orang-orang Islam, maka mereka bukan dari kalangan orang Islam. Nabi tak ngaku mat. Kena cara. Nah, orang Islam menang pertandingan arak. Tak ada apa-apa, tak ada tindakan apa-apa. Nah, pada malam tu lah, rupa-rupanya esok baru dia ambil tindakan pada malam esok, iaitu ditahan Ustaz Akil Hai selepas menyampaikan kuliah negeri. Ini cerita ni kalau kita dengar memang gila. Tapi inilah orang-orang yang sesat. Ini orang sesat. Dah kita tahu dah ni sesat, kita ikut juga. Habis keturunan kita jadi sesat belaka. Yang menghidangkan arak dipuji, dibangga-banggakan pula. Nah, yang menyampaikan tazkirah kuliah maghrib ditahan 3 jam kerana tak ada taliah. Nah, tajuk bukan tajuk mari minum arak, tajuk silaturrahim. Kena tahan. Ingat tak hidang arak ni pelik. Macam kes Datuk Ishak Baharu mari itulah mufti. Yang mempertikaikan 54 orang Islam yang mabuk huyung hayang dalam suatu bar. Nak ambil tindakan jabat agama, rupa-rupanya mufti yang kena pecat. Yang mabuk bebas.
Ini cerita akhir zaman. Orang tak malu dah orang alim. Jadi sekarang yang ada kita yang telah kenal hak mana hak, hak mana batil, maka menjadi satu kewajipan bagi kita untuk menyampaikan kebenaran walaupun orang mencela. Jangan takut dengan celaan mulut manusia. La yakhafuna laumata laim, Tuhan kata. Orang Tuhan puji golongan ni, bila menyampaikan kebenaran tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jangan takut. Nah, yang kita nak takut celaan Allah. Itu sebenarnya takwa. Nah, dan Tuhan cela, habis cerita. Manusia cela tak ada apa-apa. Sebab itulah kita tidak akan dibiarkan oleh Allah dengan mengaku saja kami telah beriman, kami telah beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum lagi diuji oleh Allah. Golongan sahabat telah pun menunjukkan kehebatan mereka itu, mereka lepas ujian. Sekarang kita duduk dalam ujian, biar lepas ujian. Ujian kesenangan, ujian kesusahan. Ujian susah, nega tak laku. Dah susah kan? Nega benda lain pula. Nah, cuba sama. Nah, dah jadi jual kain, jual sekeru. Dah jadi juga, mesti buruk. Banyak meniaga boleh. Jangan menipu lah. Tapi tak berat, yang berat ujian kesenangan. Tuhan habis senang, dia jadi lupa. Ni kita ni ramai boleh mari mana ni. Dah buat cetong, boleh mari. Kalau kita kontraktor kelas A buat stadium, payah nak mari begini. Masa ni tengok negak atas meja snooker ni. Tak? Awet duduk atas belakang. Nah, tapi dah kita dah buat cetong. Nah, projek pun projek dah buat, boleh mari seorang. Kalau pendapatan kita 2 juta sebulan, boleh mari gini. Kepung, tak boleh mari seorang. Nah, tak boleh mari. Dan ni mari rohok, susah, tak ada PT. Nah, 300-400 bulan boleh lah mari seorang. Dan senang, payah. Nah, sebab tu jangan kata tu senang tu. Nah, jangan hina ingat orang senang. Dan Tuhan bagi kita senang kan, kita tak boleh nak buat macam dulu. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sesungguhnya Allah telah menguji umat-umat yang sebelum daripada kita. Wa la ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Taala mengetahui orang-orang yang benar, Allah Taala dapat mengetahui orang-orang yang mendusta. Sekarang ni pun telah jelas umat Islam dua pihak, satu golongan yang benar, satu golongan yang dusta. Kebenaran yang dibawa oleh ulama-ulama sepatutnya diterima oleh orang awam. Ulama ni dia bercakap ayat Quran hadis, ayat Quran hadis. Maka orang yang terima kata-kata ulama ni golongan yang benar. Orang yang tolak kata ulama, itu golongan yang batil. Teranglah. Nah, orang jahil dia tak ada sandaran dia. Dia main biti. Bagi dah bimbang ceramah. Oh, malam pagi ramai orang ceramah 4,000. Oh, dia tak ada khas sikit dia. Dia tidak apa, ramai satu sama saja. Kita bagi biti. Dia main biti. Faham? Pasal apa? Pasal manusia ni lebih utamakan pitih daripada kebenaran. Fatih tidak bimbang. Dia tengok, oh, 10,000 ceramah. Ada hal, biar ramai apa. Tanya dia ceramah ada 10 orang. Faham tak? Tidak laku. Apa? Ya kita bagi pitih. Kita payah sikit ni nak bagi ni kemah-kemah. Kita naik harga. Berapa? 100? 500? Nah. Kalau kelas 20 ya, wis 100. Kalau kelas 100 tambah 400. Kelas tu imam wis 1,000. Nah. Ustaz, ada nilai belaka. Nah, ada nilai belaka. Beli belaka. Orang yang dah boleh beli, orang yang Tuhan pelera. Gitu. Nah. Allah telah mengetahui orang-orang yang benar sebelum kamu dan orang-orang yang dusta sebelum daripada kamu. Tuhan tahu belaka dah. Dengan mana? Dengan ujian kesenangan ataupun ujian kesusahan. Hal lepas Tuhan dapat beza belaka dah. Kita duduk dalam ujian besar.
Dan Tuhan pasti akan pisahkan golongan yang benar dengan golongan-golongan yang batil. Kita nak masuk belah mana? Nah. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbikuna sa'a ma yahkumun. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, adakah orang-orang yang melakukan durhaka, maksiat, kemungkaran, kezaliman, mereka suka mereka boleh lepas dan tidak dipedulikan? Mereka tidak akan diambil hukum, mereka tidak akan dibalas, dibiarkan begitu saja. Sa'a ma yahkumun. Salah sungguh sangkaan mereka. Yang ni orang-orang yang melakukan kemungkaran, dosa, maksiat di atas muka bumi, mu jangan suka mu lepas gitu kaki. Tengok dia kata ni, tengok kita buat kezaliman, orang boleh buat benda kita, kuasa dia di tangan kita. Oh, tak cakap. Nak. Sa'a ma yahkumun, buruk sungguh sangkaan mereka itu. Man kana liqa rabbih, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ajal Allah pasti akan datang. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjuang, bersungguh-sungguh di dalam sesuatu perkara, hanya saja dia bersungguh untuk dirinya sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak perlu kepada seorang pun pada alam ini. Tuhan kata, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbikuna. Adakah mengira orang-orang yang melakukan keburukan, kekejian, kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, mengerjakan perkara dosa, bahawasanya mereka dapat lari daripada kami? Oh, tak boleh lari. Nak lari dua ni. Nah, sekarang ni tak ada hal ni, melakukan kezaliman. Boleh tengok depan mata, ada hal. Ada surah bang, surah-surah. Di masjid bang, masjid tak ada hal ni. Dia kata tak ada kena apa-apa, kau gemuk, kau sihat, ada. Jangan suka gitu, Tuhan kata. Jangan suka gitu. Nah, kamu pasti akan dihambat oleh tentera-tentera kami. Siapa tentera Allah? Malakul maut. Malakul maut pasti akan ambil. Hebat kuasamu, mu cakap besar, mu cakap sedap, mu tunjuk kekuasaanmu, bidang kuasamu, kehebatanmu. Mu akan bertemu dengan wakil kami. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, akan mematikan kamu oleh wakil daripada pihak kami untuk kamu, untuk mencabut nyawa kamu. Apa? Jadi jumpa lagi. Nah, jumpa lagi. Seorang. Kalau mati dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul, mati yang mendapat kemenangan yang sebenar. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang hidupnya patuh pada Allah, patuh pada Rasul, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan fawzan azima, akan sebagai kemenangan yang sangat besar sungguh. Orang dah ikut Rasul, dah ikut Allah, dah ikut Quran, dah ikut hadis ni. Benda boleh api neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang terhaka pada Allah, derhaka pada Rasul, sungguhnya telah sesat, akan sebagai sesat yang sangat nyata. Mendustakan ayat Allah, kata ni ayat Quran. Apa ayat Quran? Ayat Quran sama. Tahu bila ayat Quran? Dia kata gitu. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat kami ni ayat Quran ataupun nabi-nabi kami, hukum-hukum daripada kami, takabur, sombong daripada Islam, sombong daripada ulama-ulama, sombong daripada nasihat-nasihat yang benar, tidak akan terbuka pintu langit. Maknanya sembahyang tidak akan diterima, doa Tuhan tak akan terima, dan tidak akan dapat masuk dalam syurga sehinggalah seekor unta berjaya masuk dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Seperti itulah kami balas orang-orang yang sangat mengerjakan dosa. Ini ujian, kita duduk dalam ujian. Nah, orang yang lawan pun mati, kita mati juga. Tapi kalau kita yakin duduk dalam garisan yang benar, maka mati kita dalam kebenaran.
matilah kebenaran. Takut. Hanya takut kepada Allah. Ini Darut Taqwa. Madrasah Darut Taqwa. Darul ni negeri. Takwa negeri orang takut siapa? Takut ke dan takut ke Tuhan. Takwa ni takut Tuhan. Dr. Imam kata, ya ayuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, takutlah kamu akan Allah. Dr. Imam tak takut Allah. Dia takut oleh gaji. Tak? Bakti dia baca kepah kita. Tengok dia baca 14 hari bulan gaji dah masuk seluruh. Hadirin sekalian. Macam nak mampu. Berak masuk gaji 29 bulan. Ya ayuhan nas. Kata bang ni backing kat ni. Masuk boleh gaji. Gagah lalu. Tok Bila sama tak? Tok Bila plastik. Nampak? Hadirin jemaah sekalian, dengarlah khatib membaca khutbah. Jangan berkata-kata. 14 hari bulan. 28. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coken cek lah kocek. Bukan hal kemamang ni kita ni hak Kuala Terengganu. Hak kemamang 2 kali 5. Janganlah gitu. Takut kepada Allah, tak takut kepada manusia. Takut pada Allah. Ya kita takut boleh. Takut ke manusia. Takut kepada manusia. Maka makhluk tak akan takut kepada kita. Takut apa manusia? Orang yang kita takut mati tak? Oh jangan main bisa ni. Bisa pun mati kot lagi. Ada sama bisa dengan ular tedung sela? Tak boleh. Oh jangan main ni. Kalau dia renung gelah coh. Sejam dia renung coh. Lambat. Katok dengan tukur kan? Bisa begitu. Tak ada bisa. Allah tak ada bisa. Dan dia murka langit dia lipat. Gunung dia cabut. Bukit berterbangan seperti kapas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang akan bumi ini dengan goncang yang semangat, goncang sungguh. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka bumi pun akan mengeluarkan segala apa yang ada di dalam bumi. Hak duduk dalam bumi terbit berkembur kali, ngemanyak ngetulah kata habis. Dengan sebab kuat goncangan pada hari kiamat. Wa qala al-insanu ma laha. Maka berkata manusia, apa benda ni yang bergegau habis segala bumi ini. Itu kalau Tuhan marah. Kalau manusia marah tak gecam bumi habis kuat latar rumahnya gergung-gergang nak mecok sangat. Bumi tak gegau. Dah takut ni manusia. Jangan takut. Kita takut bini takut kat bini. Takut bini. Tok Iman. Tengok pada jubah sekarang. Misal ni. Macam nyakup baju gitu misal. Takut bini. Kalau balik di rumah jalan tak bunyi. Takut bini bangun. Kalau nak terbit pergi jalan, bini dia lagi dah ni Jom ni nak tengok pintu kuci kejap lagi. Takut. Apa gitu semua. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut apa pada manusia. Dah takut duduk tengah jalan dia kata. Dah mudah takut, mudah tengah jalan. Tu bodoh pula namanya. Duduk tengah jalan dia cakap bodoh. Dia kata kalau tak takut belakang, duduk tengah jalan biar lari langgar. Tu tak panggil berani tu. Tu panggil bodoh. Bukan suruh gitu. Maknanya ketakutan yang paling utama hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh buat apa saja. Ni kita nak pergi dengar takut. Nak pergi belajar takut. Nak pergi dengar hak berani-berani sikit, nak parking dekat takut. Nak parking kat surga takut.
Nak salam ustaz takut orang ambil gambar. Kalau nak pergi takut masuk dalam kamera, takut tak boleh projek, macam-macam veseng, takut dia. Orang tak boleh ambil rezeki kita kalau Tuhan telah tetap dah boleh ambil. Kita kena yakin gitu. Yakin tu dia panggil beriman. Dah kalau waktu kita dah yakin, tak ada iman. Dan Tuhan nak beri aku, tak ada orang boleh halang. Tak usah kata Allah, panggil jin seorang pergi tolong. Tak boleh tolong. Tak boleh buang, tak boleh sekat, tak boleh dagang. Pergi ke Sarajevo. Jumpa dengan pemimpin Bosnia. Pemimpin Bosnia rupanya bini pakai tudung belaka. Wakil Islam Hadari bini tak pakai tudung. Nampak? Nak memperkenalkan Islam Hadari supaya orang umat Islam di Bosnia terima Islam Hadari. Umat Islam Bosnia kata Islam kok mana tak pakai tudung. Tak. Dia nak perkenal, kita nak perkenal ke orang benda yang molek. Tapi kita dah molek. Siapa nak percaya? Macam juru-jual lah, alat-alat make up. Dia memperkenalkan satu obat untuk rawatan kulit paling berkesan, harga 400 lebih ni. Dia kata dia caping, tapi muka dia jawab sosok paling lutu. Siapa nak beli obat tu? Kau muka mu licin tu. Baru orang beli obat ni, orang tengok muka gini, mu kata obat, ada muka mu khutuk kali, licin kulit naka. Maka kalau kita dengan tudung pun tak pakai, pasti nak memperkenalkan Islam ini jadi cerita kelakon. Ni suka orang. Apa umat Islam Bosnia bodoh? Sekedik kan? Yang hanyut tu hanyutlah, tapi umat Islam dia kuat. Pada dalam perang Bosnia, mereka masih lagi mempertahankan akan hukum-hukum Islam. Hak hanyut tu hak ramai, golongan majoriti. Hak minoriti ni masih mempertahankan Islam. Hak tu hak gagah sungguh. Hak tu sekarang ni memerintah pakai jibak. Sekarang ni Mak Saleh ni Islam di Sarajevo, di Bosnia, dalam bandar, walaupun pakai seluar jin, pakai tudung, mengenakan tudung. Sekarang di Bosnia ramai pakai tudung. Kita pergi tak pakai tudung, nak keping orang. Ni suka dah orang. Agak lorosnya tu dah boleh cakap. Kalau dia cakap, dia kata pergi dah, dia kata gitu. Dia dah mesti nak kata Melayu gitu. Dia kata bahasa dia. Ini cerita. Maknanya Islam ni bukan hak kita. Islam ini ada syariat tuang yang punya. Siapa? Allah yang punya. Rasul-rasul ni utusan Allah. Maka apa yang kita ambil daripada Rasul, itulah agama yang sebenar. Itu agama yang sebenar. Bukan ikut sir kita, bukan ikut pandang kita. 5 hari lepas sempena perayaan ulang tahun Queen Elizabeth, Ratu England, maka dikurniakan pangkat Sir kepada Salman Rushdie laknatullah, yang telah mengarang buku satanik versus surah-surah syaitan. Mana Quran ni ayat syaitan. Queen Elizabeth beri gelaran Sir. Sir kalau sini enggak Tan Sri ya. Tan Sri atau Tun. Di England dipanggil Sir. Kuala Lumpur dia panggil Tun. Sini tak tahulah kan dia panggil dia. Panggil 2 ke 3 tak tahu. Orang putih panggil Sir. Hebat Mana musuh Islam nombor 1 yang telah ditawarkan hukuman mati oleh Republik Iran. Jadi disambut meriah juga di Kuala Lumpur sempena makan malam memperingati kebesaran Queen Elizabeth. Sepatutnya tak usah sambut dah. Kerana musuh Islam telah pun diberi gelaran Sir pada malam tu. Tapi dah Islam ni jahiliah, tak tahu benda. Molek-molek ada. Sama-sama sambut di Kuala Lumpur, sama-sama memeriahkan dan mengucap supaya panjang umur Queen Elizabeth. Supaya panjang umur Queen Elizabeth. Sepatutnya doa supaya mampu derah Queen Elizabeth.
Pasal apa? Pasal dia telah memuliakan musuh Allah nombor 1, Salman Rushdie. Ini hakikat negara kita sekarang. Bukan kita nak perang dah, nak khabar kepada pemerintah-pemerintah yang ada sekarang dalam kerajaan, baliklah ke pangkal jalan. Tak lama dah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal masing-masing, tak ada tepat dah nak cepat ataupun nak lambat, pakai mati je. Pemimpin yang ada sekarang ni kena bertaubat sungguh-sungguh. Itu saja yang kita boleh buat. Nah, dah dengar biarlah, dah dengar pun, tapi menjadi kewajipan. Menjadi kewajipan. Sebab sekarang duduk dalam kesesatan, dalam sesat. Nah, yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan. Juga menjadi tanda asyratis sa'ah. Min asyratis sa'ah yukazzabu fihi asadiqu wa yusaddaqu fihi al-kazibu. Setengah dari tanda nak hancurnya langit dan bumi ini, dibenarkan pembohong-pembohong, didustakan orang yang bercakap benar. Kalau orang mengajar, dia kata nawar. Ada kat pok ni. Dia kat tok guru, dia kata mari di mana ni? Ramai. Kata mari kat tok guru mengajar sila. Oh, mari kat orang sesat. Dia kata mari kat orang sesat. Nampak? Nah, damu kalau tok guru sesat damu apa benda? Ini lah nawak gua ni. Dan Tuhan tutup hati, dia tak akan nampak lagi. Melainkan pitih. Ada apa-apa kan? Lepas tu pecah molek golongan-golongan ini, supaya kita tidak lelah saja buat kira cara. Kalau siapa pada golongan yang tak patut kita latih mati, maka lengah saja kita latih. Siapa pada golongan tahap ni, tahap tak payah semayang-mayang, lengah saja kita semayang-mayang. Dah orang panggil juga, panggil walalak cacang gitu lah. Faham, itu ni merian mau. Faham? Dia gitu. Nah, kalau golongan pengikut bodoh boleh tahan kira. Nah, baru keping itu sapu, biar rugi parah. Nah, tapi molek yang buat ni, dia mari di rumah. Assalamualaikum. Kata, apa pun nak datang mari di rumah. tak boleh tak tolong ni semayang-mayang apa. Asal mok lah gitu. Jadi kita tak lapar hati kau. Nah, di juga kenang ke 10 riyal. Juga. Nah, tapi tak ada keikhlasan. Nah, nak semayang kok dah sebelah kita. Rokok tinggi-tinggi belaka ni, Allah Rabbi. Maunya orang panggil ratik. Allah, tak pergi, anak beranak pergi tengok tinggi-tinggi gini rokok. Mana? Mata kau cacat jadi. Neh, 2-3 orang yang pakai piuh. Wah, ni gini. Tengok. Dah duduk juga ah. Wak dak putih itu suruh baca doa. Baca bibir korang bawa tu. Dalam makan masuk rokok, tengok muka itu kemar mulut tengok muka. Dah. Muka jahat dah. Tak usah kata perangan. Nah. Jadi kita ada banyak soalan ni sejam lah ni. InsyaAllah kita jawab soalan sejam lagi boleh? Boleh? Cenungi mata tinggal ni hak tak belia ni. Tengok peseng macam kau tua tu. Curah tu. Baik, soalan yang pertama, boleh tak sembahyang tahiyatul masjid di surau? Jawab sama-sama ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, barang siapa yang niat satu bangunan itu sebagai masjid, maka di sana saja boleh tahiyat masjid. Tak boleh dah lain daripada itu. Kalau niat buat surau, tak niat buat masjid, tak boleh nak tahiyat masjid. Tapi pendapat yang kedua yang didokong oleh setengah daripada pendapat mazhab Maliki dan Hambali, kalau tempat itu dibuat khas untuk semayang, maka dijadikan masjid juga hukum namanya. Cuma tak didirikan semayang Jumaat. Surau pun jadi masjid juga. Ini dua lah pendapat yang masyhur. Dua-dua ni boleh taklid belaka. Kalau kita nak hukum masjid boleh hatak, maka sah taklid kita, boleh tayat masjid, tak boleh masuk perempuan yang haid. Kalau kita nak hukum surau itu bukan masjid, ada pendapat mengatakan demikian, maka tak boleh tayat masjid, tidak ada iktikaf, dan boleh masuk perempuan-perempuan yang dalam keuzuran. Saya kerja mesin rupuk, di mana ada rupuk situlah saya ada. Ada set-set mana pula ni? Problemnya, contohnya perumahan orang Cina di mana saya saja mungkin di sebalik rumput ada di mana saja mungkin di sebalik rumput ada tai anjing.
mungkin melekat kat seluar kerja, tapi saya tak tahu apakah saya patut kena samok. Kalau kena samok, takkan nak samok tiap-tiap hari dari Persatuan Seks Potong Rumput Sedunia. Ni kan nakal lah ke ni. Baik, potong rumput dengan mesin, katakanlah kawasan rumah orang kafir. Biasa rumah orang kafir dia ada tahi anjing, air kecil anjing. Lepas tu kita muskil, adakah kena rumput yang kena air kecil anjing kena di seluar kita? Tak. Jadi begini, kalau kita tak yakin, tak wajib pun basuh dengan air tanah. Bukan samok. Ingat ada bukan? Ni kan bak samok, samok bak lain. Samok ni kulit binatang yang mati kena langgar. Kita pun ambil kulit, kita bersihkannya dengan tawah ke, dengan apa ke, dengan asid ke, maka tu panggil bak samok. Najis mughalazah bukan samok basuh. Iza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum fasiluhu sab'a. Nabi tak kata fadbaru, Nabi kata farsilu. Apabila anjing menjilat dalam baldi kamu, maka kamu cuah air, baldi itu kamu basuh. Bukan samok. Samok bak kulit binatang, kulit bangkai. Iza dubiral ihabu faqat tahur. Apabila di samok akan kulit bangkai, maka jadi suci. Itu bak lain. Anjing babi dia panggil samok, dia panggil basuh. Basuh 7 kali. Ulahu nabi turab, salah satunya atau yang pertama kalinya dengan air tanah. Jadi kalau kita tidak yakin, tak wajib basuh. Kalau kita sok kena dengan tak kena najis mughalazah pada kain yang kena pada rumput, hukumnya sunat saja kita basuh. Tapi kalau zah berat sebelah kena, wajib basuh. Tak. Dia gitu. Dan kalau kata kalau kena sama lah, hari-hari lah kena basuh dengan air tanah. Tak mesti hari-hari. Dan apa air ni pakaian seluar basuh rumput ni nak naik semayang ke mana? Tak ada seluar lain selah awak bagi yang khas untuk basuh mesin rumput. Kamu Persatuan Sedunia bukan body. Mana dah kotor dah sangat, tak apalah. Walaupun kena air kecil anjing sekalipun tak, dekat di rumput, bukan basuh jerut seluar. Lu tinggal situ, esok kembar-kembar itu pakai pula, bukan nak masuk dalam masjid. Dia yang wajib basuh, wajib bersih ni untuk pakaian nak sembahyang. Dia gitu. Nampak lagi? Ini pun nak pergi kerja tu, mana kerja dekat ketel tu, apa tu? Kabura tu. Kalau kena najisah tak? Sah tak kalau kena najis? Sah. Takkan semayang pakai baju tu. Baju tu kena najis, kita pun takut nak semayang. Itu pakai baju Melayu. Sah semayang. Maknanya nak khabar, bukan baju semua baju wajib basuh. Baju yang wajib basuh sehingga bersih, baju yang nak masuk dalam semayang, yang terhenti atas sah. Jika ada kebasuhan paling. Dia gitu. Dan kalau tak basuh, tak sah kan? Kerana najis. Dan kalau tak, baju tu kena air kecing, tapi tak pakai orang semayang, sah tak semayang? Itu nak faham. Payuh sangat. Ni azam untuk jika hamuk. Basuh dengan air tanah kan, azam untuk. Jadi kata nak orang nak suruh kilat tak kan, kena air kecing anjing. Aku mau semayang dengan mutu-mutu. Jangan marah. Bagaimana caranya untuk menyuci, menyamuk najis mughalazah? Ada pula dah. Di tempat yang ketiadaan air, sedangkan pada masa itu kita tidak bertayamum untuk mendirikan sembahyang. Tidak boleh diganti dengan basuhan cara lain, melainkan mesti dengan cara yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang dibawa datang pada kamu oleh Nabi Muhammad SAW, maka mu ambillah itu. Dia kata kena najis mughalazah, tetapi tak ada air nak basuh. Sedangkan pada masa itu kita nak tayamum untuk mendirikan sembahyang. Air ada, air nak bertayamum. Air tak ada, nak bertayamum, nak sembahyang. Lepas tu najis kena basuh pula, nak basuh air tak ada. Jadi bila tak ada air sembahyang, tidak ada berhadap sok, kita boleh ganti dengan tayamum. Nampak? Tayamum ni untuk ganti dua saja, ingat. Kita tak ada wuduk, nak ambil air wuduk, tak ada air, tayamum. Kita berjunung hadap besar, nak akad hadas, tak ada air, tayamum. Tapi kalau kena najis, tak boleh ganti dengan tayamum. Kain kena air kecil anjing,
Nak basuh tak ada air, tayamum. Mana boleh tayamum kain? Tak boleh. Dah mana? Sembahyang dalam keadaan tidak memakai kain. Ini pendapat yang muktamad. Sembahyang telanjang. Kain ada selahnya, kecil dia anjing. Air tak ada pada masih. Faham? Dan kita sendiri ni tak ada wuduk, boleh tayamum. Wa in kuntum madha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu. Orang yang batal sembahyang, orang yang sakit, orang yang baru keluar daripada tandas, orang yang sentuh perempuan, tak ada air, fatayammamu. Boleh tayamum. Kena najis, jadi tayamum. Dah mana? Tayamum dulu supaya meringankan hadas. Dah batu kain dah dia masuk, tak payah pakai kain. Ambillah benda pupung yang boleh ada, kita tutup aurat. Sebab tutup aurat tak wajib dengan kain. Dengan solat khabar boleh tak tutup aurat? Kita semayang, kita buat solat khabar, kita kacik-kacik ngecek perlu, kita buat kepekat, kita hilang. Sah tak semayang? Tak ada apa-apa. Cuma rohok lah sikit. Kacik molek lah kut roh. Faham? Ulama kata kalau tak ada pakaian, ada seluk, wajib tepek seluk ni. Seluk tu kita tepek buat jubah. Semayang. Tapi semayang selalu jangan tunggu kering, rokok raka. Tak. Molek masa rokok kak jatuh lebok. Orang belakang pun tengok gua ni gini. Paunya tu imam. Tak ada juga, tapi ada air, semayang dalam air. Orang lelaki masuk sekat pusat. Dah air tu jadi seluar dia. Dah rokok mana? Rokok isyarat kan, rokok dalam air pula bobok tu. Ada. Dia kira bodoh. Dah tak ada benda dah, tengah badan pasir, dah tak nak kambul dah pasir. Semayang telanjang. Wajib ya? Wajib. Dah mana? Darurat. Dia gitu. Asal dah boleh? Jadi boleh dah. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Dah keterpaksaan itu mengangkat hukum tidak boleh. Jadi boleh. Dia gitu. Bahkan setengah ulama kata afdal semayang berjemaah kalau telanjang. Telanjang belaka. Bangunnya sebuah bah yang ropok di peropok tengah jalan atas bukit bau nyambil dengan babang dengan kain-kain dengan seluar dalam. Telanjang belaka. Waktu masuk subuh. Sunat juga berjemaah. Cuma tu imam tak duduk depan seorang, duduk dalam saf. Dia dembang sikit tumit pada orang lain. Kalau di depan seorang macam biasa, nyanyi tu imam. Dia gitu. Bukan ngaya, bukan minta rekod. Dan kena kejam mata. Tu lupa nak khabar. Jangan buka sengelak buka. Lama masa rokok buat ni mu. Apa hukumnya kita membaca 2 surah lepas Fatihah pada rakaat pertama dan juga 2 surah pada rakaat kedua selepas Al-Fatihah? Hukumnya adalah harus. Lepas Fatihah kita baca 2 surah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu dia baca kuliah ayat rakaat kedua. Habis kuliah izaja. Tak apa. Lepas tu rakaat pertama, rakaat yang kedua pula dia baca Fatihah. Lepas tu dia baca surah Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lepas tu kul huwallahu ahad. 2 surah. Hukumnya harus. Siapa kata? Ulama. Ulama mana? Ramai kata harus. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab mana? Syarah Muhazzab. Lagi kitab At-Tibyan. Boleh baca 2. Dah 3, daya tanya lah. 3, 4 boleh lah ke? 5 pun boleh. Nak baca 5 surah pula lepas tu boleh, ada masalah. Lepas tu kia jadi tanya dah nah ustaz. Mai tanya gitu Rasulullah. Dah sunnah Nabi baca 1 surah. Bukan kita baca sunat ni. Harus. Boleh? Tak ada masalah. Baru-baru ini saya bermuzakarah dengan seorang yang agak berilmu. Beliau memberitahu bahawa Siti Hawa diciptakan daripada sebelah rusuk kiri Nabi Adam dan bukannya dari tulang rusuk seperti yang kita semua maklumi. Tolong jelaskan. Kalau dari tulang rusuk, adakah bilangan tulang rusuk laki-laki yang kurang? Apakah hukum muslimat yang semayang jemaah di sebalik tabir tanpa melihat dan nampakkan imam dan makmum lelaki? Tolong jelaskan.
Baik. Ditanya masalah kejadian ciptaan Siti Hawa. Disebut di dalam hadis-hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang tak sampai kepada darjat mutawatir. Hadis sahih dah maksudnya. Bahawanya Siti Hawa dicipta daripada tulang Nabi Adam AS. Tulang rusuk. Bukan rusuk. Rusuk dengan tulang ni ada beza. Oh, rusuk mana ni rusuk? Tulang rusuk ni yang boleh pegang. Ni rusuk ni. Tulang rusuk yang boleh pegang sesering. Nampak? Dalam hadis kata dil'un. Min dil'in a'la. Daripada tulang rusuk. Dil'un makna tulang rusuk. Tulang yang belok. Tulang tu tulang ting. Dil'un ni makna tulang belok. Ni tulang ni belok kan? Tulang kita pegang daripada dada ni tu kona ke belakang ke pinggang. Kan ni kona kan? Tulang belok. Maknanya Siti Hawa ini dijadikan daripada tulang Nabi Adam AS. Orang telah tanya masalah ini kepada Syekh Atiyah Saqar rahimahullahu ta'ala. Dijawab dalam kitab Ahsanil Kalam. Fatwa Syekh Atiyah Saqar Ahsanil Kalam juzuk yang pertama. Adakah benar Siti Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam? Jawabnya memang benar. Kerana menurut hadis-hadis ahad, hadis sahih, 3 riwayat dibawa datang Nabi Adam sedang tidur. Kemudian dia ambil tulang rusuk yang paling bengkok, diciptakan Siti Hawa. Kerana itulah Nabi berpesan, janganlah kamu biarkan kaum perempuan itu, kerana mereka itu daripada tulang yang bengkok. Kerana barang bengkok ni kalau kita biar bertambah bengkok. Dan tapi jangan kamu keras sangat, kerana dia akan patah. Wa in tuqimahu kasartahu. Kalau kamu lawan keras sangat, kamu akan patah. Kalau kamu biarkan, semakin bengkok. Betul lah perangai orang perempuan mengikut tulang yang bengkok. Daripada dulu sampai sekarang memang dia banyak belok. Kalau lock ke dia, botok pada kita. Kalau kita lawan, susah pasal pula. Betul tak? Gitu. Pada Nabi besar. Jadi benar daripada tulang yang bengkok. Dil'in ni kalau dia buka kamus, umpama dalam kamus Lisanul Arab, dia kata tulang yang sebelah rusuk yang paling belok. Dil'un tu sendiri makna tulang rusuk. A'la tu yang paling atas, belok sekali. Batu perempuan dia banyak belok. Mana orang puang ni gini, jangan kita lawan belaka kendok dia, jangan turut belaka. Kalau kata dia nak beli gelang, nak beli subang, nak beli rata, kita belilah. Tapi janganlah hak macam dia nak belaka tu. Dia nak hak 15 amas, kita beli hak sama setengah. Dia nak subang hak 15 gram, kita beli hak 2 gram dah. Dia gitu. Kalau turut ke dia, botok pada kita. Sungguh, tidak berhenti. Perempuan ni tak berhenti. Kalau dia kata ni bang, ni gelang ni hak Allah kan ni, lepas ni tak mau minta nawar. Dia gitu. Kalau kita percaya pada. Tapi bukan apa mari mana ni. Tak mari. Dia gitu. Dia kena beli attack. Janganlah kosong tekuk dia. Jari dia tak ada manis. Janganlah rata dia tak ada tekuk, tak ada benda, kaki tak ada benda, mesti ada attack. Perhiasan tubuh we ada attack. Baru dia seronok. Dia gitu. Dia berahi. Bagian-bagian beli-beli dia berahi. Batu kalau boleh lah pergi beli, jangan bawa orang puang. Kalau boleh lah. Tinggal bola kereta kuci. Bukalah cermin sikit biar masuk angin. Mampu geram dulu dalam tu. Kalau bawa dengan dia berat nanam. Kalau suruh dia tolak troli masuk supermarket, mampu 400. Dia bakal ubuh je. Puak. Muka betul lelaki berjalur tengok. Sekali ambil berlebok Allah 14 riyal. Berlebok 29% menengung tu lelaki. Dah mana bang menengung itu? Dah tolak. Jadi benar daripada tulang yang busuk, yang bengkok. Kemudian orang perempuan sembahyang di belakang tabir, tak nampak tu imam dan makmum laki-laki. Guanya hukumnya dia gini. Dia bukan wajib nampak, dia wajib mengetahui pergerakan imam. Itulah syarat sah mengikut imam. Mesti tahu pergerakan. Kadang-kadang dengan nampak, dia buka lasir nampak saf yang belakang. Sah. Walaupun dia tu telinga dia pekak, tapi nampak.
Kadang-kadang tak nampak ada dinding, tapi dengar Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tak nampak, sah juga ikut. Dia tak sah, nampak pun tidak, dengar pun tidak, pakai anggar. Imam dia buat benda ni ya. Tu dah sah ikut. Faham? Dia gitu. Saya mewakili kawan saya ingin bertanya Ustaz tentang zakat pendapatan. Adakah ia benar-benar wajib ataupun tidak? Sebab semasa sekolah dulu dalam mata pelajaran pengetahuan agama Islam tidak dipelajari tentang zakat pendapatan, melainkan zakat fitrah, zakat tanaman, ternakan, emas dan perak serta simpanan. Tolong jelaskan. Jelas sama-sama dalam masalah ni. Dalam pendapat jumhur ulama termasuk mazhab kita Syafi'i rahimahullahu taala, tidak ada kewajipan membayar zakat pendapatan. Kita kerja, kita dapat gaji sebulan, buat 2,000 dah kena zakat, mana boleh. Nah, yang adanya zakat simpanan. Tetapi satu kaul daripada mazhab Maliki kalau tak silap. Jawapan ini telah dipatuakan oleh bekas mufti negeri Terengganu. Nah, pada zaman pemerintahan PAS hari itu, tak silap, tahun 2001 jawab dah. Ambil daripada satu kaul daripada mazhab Maliki, wak mari ke negara kita, kaul ni perkenakan zakat pendapatan. Baik, hukumnya pada asal pandangan jumhur ulama dan fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i tidak diwajibkan kena bayar zakat pendapatan. Baik, itu asal tak kena bayar. Tetapi apabila kita bayar zakat pendapatan, yang ambil daripada mazhab lain ni, maka kita tak wajib lagi bayar income tax, maka sebaiknya kita pilih bayar zakat pendapatan. Kerana zakat pendapatan diberi kepada orang-orang yang Islam. Nampak? Dia gitu. Adapun income tax beri pada semua orang. Jadi ada pilihan. Gitulah jawapan ni. Saya ingin bertanya tentang perceraian. Adakah saya bersalah jika telah memberitahu perkara sebenar tentang sepasang suami isteri yang baru bercerai pada rakan-rakan saya yang keliru tanpa memberitahu sebab bercerainya pasangan itu? Si suami baru saja meninggal setelah beberapa bulan bercerai. Saya ingin bertanya tentang perceraian. Adakah saya bersalah jika telah memberitahu perkara sebenar tentang sepasang suami isteri yang baru bercerai pada rakan-rakan saya yang keliru tanpa memberitahu sebab bercerainya pasangan itu? Si suami baru saja meninggal setelah beberapa bulan bercerai. Dia beritahu korang pasangan ini telah bercerai. Tak ada masalah kalau faham sungguh. Dia hendak bercerai, kita khabar bercerai. Baru tak boleh. Orang ni di pasangan telah bercerai. Orang tak tahu, kita pergi khabar orang ni telah bercerai. Kerana bila bercerai, maka kadang-kadang boleh mengelakkan daripada fitnah. Orang ingat tak cerai lagi. Yang nikah pun kena khabar nikah. Jangan nikah tak khabar orang. Orang ingat tak nikah. Cerai pun khabar lah sebaik-baiknya. Cuma biasanya kalau nikahnya orang panggil orang makan, orang cerai tak panggil orang makan. Kerana makan korang ni tanda gembira hati. Lepas tu tengok daripada tujuan kita beri makan korang, masa peristiwa perkahwinan, akad nikah dan sebagainya, tanda gembira. Tanda gembira. Kerana manusia ni bila gembira, dia kena nak makan. Bila seronok nak makan. Bila mendapat kejayaan dalam peperiksaan, nak makan. Nak jamu, nak apa. Ni jadi fitrah manusia. Pada buat kerana susah hati. Mari belaka Malaysia tu, kenduri besar rumah kita. Berapa kenduri ni tak? Kenduri cerai. Pelik tu. Faham tak? Kenduri cerai. Balik dari Mekah pakai kopiah selendang pula ketika semayang. Serban tak pakai. Malu kot kadang-kadang selendang atas bau. Ini semua masuk kategori ikut sunnah ke? Baik. Nabi SAW sebagaimana yang tersebut di dalam sirah, bahawasanya Nabi kadang-kadang memakai kopiah, kadang-kadang memakai serban, dan kadang-kadang memakai serban di atas kopiah, dan ada kalanya membawa selendang. Maka ketiga-tiga ni memang dah sunnah Nabi SAW. Pakai selendang. Kadang pakai kopiah, kadang pakai serban. Kadang Nabi pakai piah saja, kadang Nabi pakai serban saja, dan kadang-kadang Nabi lilitkan serban itu di atas kopiah. Ini amalan Rasulullah. Ketika hadir orang ramai, ketika berserangan, yang diceritakan oleh para isteri, ketika selesai nikah dan berpanggilan, biasanya memakai serban. Dan berpandangan ketika berkumpul, Nabi buang serban, Nabi pakai kopi.
Nampak? Dia dah sebab dah. Kini banyak ni main cair Islam dah sebab dah. Pakailah model Islam tak masalah. Dia kalau kata tidak akan putus asa pakailah. Dah habidah ni orang pucuk ni selalu bijak selalu. Dah macam tu baik buat riang pada. Apa kita nak tupang susah. Susah orang kata barang kata kita kata sebab apa dia saja dah susah. Kita pakai dia tak akan sebenarnya untuk pakai sebenarnya. Nah, jangan sombong sudah. Tak jangan sombong. Kas beban main jumpa tapi sombong. Silakan. Kalau di bahasa nama kau orang dengan boleh tapi sabar dan diri khusyuk kepada Allah. Sudah. Gitu.